Inflasi keseluruhan Singapura bagi bulan Jun jatuh kepada 2.4%, iaitu parasnya yang terendah dalam tempoh hampir 3 tahun. Inflasi teras juga jatuh iaitu kepada 2.9% dan ini merupakan kadarnya yang paling rendah dalam tempoh lebih 2 tahun. Ini berbanding 3.1% pada bulan Mei. Kadar 2.9% itu juga lebih rendah berbanding ramalan pakar-pakar ekonomi dalam tinjauan Reuters iaitu 3%. Para penganalisis menyatakan ini menandakan bermulanya pengunduran kadar inflasi yang dijangka memberi nafas lega kepada para pengguna. Hampir kesemua kategori menyaksikan kenaikan harga lebih rendah pada Jun. Kota tambahan untuk COE contohnya menyebabkan harga kereta dan motosikal merosot. Kos petrol juga meningkat pada rentak lebih perlahan. Nilai dolar Singapura yang kukuh juga menyebabkan biaya import barangan kekal rendah. Sementara itu, harga pakaian dan kasut contohnya merosot paling banyak pada bulan Jun. Harga makanan tidak dimasak, elektrik dan gas pula kekal mendatar. Penguasa Kewangan Singapura MAS menyatakan ia sedang menyimak semula unjuran bagi inflasi keseluruhan untuk tahun 2024 dan akan berkongsi anggaran terbaharunya menjelang akhir Julai ini. Given the recent inflation numbers coming out, I do expect the MAS to revise slightly lower their forecast for headline inflation. Previously, they were looking at 2.5% to 3.5% range. I think they will probably narrow it down to around the midpoint of 2.5%. But I think they will most likely leave their forecast for core inflation unchanged. I still see core inflation averaging roughly around 3% for this year. Gergasi farmaceutical Pfizer akan mencipta lebih 250 pekerjaan kemahiran tinggi ekoran perluasan kilangnya di Tuas. Ini termasuk pekerjaan dalam bidang kejuruteraan, pengeluaran dan kawalan mutu. Pfizer kini menggajikan lebih 400 kaki tangan di sebuah kemudahan berasingan. Bernilai $1 bilion, kemudahan baharu ini bakal menghasilkan 11 bahan farmaceutical aktif atau API. Ia boleh digunakan dalam bidang onkologi, contohnya bagi rawatan bara payudara, serta menghasilkan ubat bagi menahan sakit dan antibiotik. Kemudahan itu juga boleh menjadi sumber alternatif pengeluaran API jika timbul gangguan rantaian bekalan. Seluas 7 padang bola sepak, kilang ini sebahagian besar dikuasai oleh tenaga suria. Berucap di majlis perasmiannya, Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong berkata, pelaburan Pfizer ini sejajar dengan sasaran menjadikan Singapura pemimpin sejagat bagi pengeluaran canggih. In line with our Manufacturing 2030 vision, we want to establish Singapore as a global leader in advanced manufacturing. We will strive to continue to be the choice location for pharmaceutical companies, investing in leading-edge manufacturing technologies and facilities dedicated to new drug modalities. Such investments will also facilitate and improve Singapore's preparedness and resilience in dealing with future pandemics. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata Singapura akan berusaha untuk mengukuhkan kerjasama tiga pihak sedang negara meneruskan transformasi ekonominya. Beliau berkata demikian di sidang puncak perniagaan Singapura di mana beliau melancarkan laporan mengenai transformasi ekonomi negara sejak 8 tahun lalu. Laporan itu menekankan betapa pentingnya mengukuhkan kedudukan Singapura sebagai titik pertemuan global bagi Asia dalam bidang teknologi, inovasi dan perusahaan. Selain itu, terdapat juga keperluan untuk meningkatkan lagi peranan Singapura sebagai pangkalan bagi penyelidikan dan inovasi dalam menyediakan khidmat kepada pasaran Asia lebih luas. Sebagai sebuah pusat kewangan serantau, Singapura boleh menyokong pertumbuhan menerusi pembiayaan kewangan bagi prasarana dan pembangunan mampan. Hubungan perdagangan dalam pendigitalan dan kemampanan juga mesti diperluas, kata DPM Heng. Terdapat juga keperluan untuk menyokong peningkatan kemahiran dan kemahiran semula tenaga kerja negara bagi pekerjaan masa hadapan. We are focusing on a number of areas. On urban solutions and sustainability, on health and human potential, on advanced manufacturing, 3D printing, automation, robotics, and most importantly,
on digitalization, because digitalization and artificial intelligence is going to reshape the future of industry, the future of jobs in very significant ways. DPM Heng berkata, untuk huraian-huraian memberi kesan, fokus harus tertumpu kepada strategi berteraskan syarikat yang melibatkan semua pihak berkepentingan. Satu kemas kini mengenai sejauh mana perubahan ekonomi Singapura berjaya dilakukan sepanjang 8 tahun lalu. Inilah kandungan satu laporan terbaru yang memberi tumpuan kepada usaha yang dikongsi dengan para pemain industri. Transformasi ekonomi merupakan kunci kepada pertumbuhan berterusan ekonomi Singapura. Laporan yang dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat itu menggariskan beberapa pusingan langkah penyusunan semula yang diambil pemerintah bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan perancangan perubahan industri ITM melibatkan 23 sektor. Pelan induk tersebut meliputi 80% ekonomi negara. Melihat ke hadapan, laporan tersebut menyatakan Singapura perlu mengukuhkan peranannya sebagai pangkalan bagi syarikat-syarikat beroperasi di rantau Asia yang semakin berkembang. Ekonomi Singapura juga perlu berubah menjadi lebih mesra alam dan berusaha mencapai matlamat jangka panjang sifar bersih pelepasan karbon menjelang tahun 2050. Penyepaduan ekonomi serantau akan menjadi agenda utama mesyuarat Menteri Luar ASEAN apabila mereka bertemu di Vientiane, Laos minggu ini. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan akan menghadiri mesyuarat itu mulai hari ini. Semasa mesyuarat tersebut, para menteri juga akan menyimak usaha blok itu dalam membina masyarakat serta mengesahkan kepentingan dan perpaduan ASEAN di tengah-tengah ketegangan geopolitik. Sepanjang lawatan selama 5 hari itu, Dr. Balakrishnan juga akan menghadiri mesyuarat-mesyuarat lain. Ini termasuk Forum Serantau ASEAN ke-31. Di forum itu, para menteri akan membincangkan cara untuk meningkatkan keamanan dan kestabilan serantau di tengah-tengah perkembangan global sekarang. Mereka juga akan mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan sekerja termasuk Australia, China dan Amerika Syarikat semasa pasca persidangan peringkat menteri. 9 pelajar lelaki diiktiraf dengan anugerah Presiden atas kepimpinan dan khidmat mereka kepada masyarakat. Anugerah tertinggi pasukan Brigade lelaki itu disampaikan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam siang tadi. Anugerah tersebut diberikan kepada mereka yang sudah memenuhi syarat memimpin dan berbakti kepada masyarakat selama sekurang-kurangnya 6 tahun. Diadakan di Istana, anugerah ini khas bagi pelajar dalam program Boys in the Primaries, di mana para pelajar maktab rendah, politeknik dan Institut Pendidikan Teknikal ITE menjalani aktiviti pendedahan kepada kepimpinan sambil berkhidmat kepada masyarakat. Seorang daripada mereka bukan sahaja berkhidmat sebagai mentor kepada belia lain, malah menjaga seorang warga emas kurang upaya yang tinggal sendirian. I was glad that through my volunteer work with the disabled elderly in isolation, I was able to actually really bond with him and to really have cherished conversations with him and to let him know that he's not alone and that it was a really good time of being able to give back to the community around me, especially to those who have a need that I'm able to serve and help.